Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun kerana minggu lepas kita tak dapat nak berkuliah disebabkan kekangan tugas. Jadi hari ini alhamdulillah kita dapat mengadakan kuliah secara fizikal di masjid ini dan juga bersama dengan hadirin yang berada di dalam kuliah Zoom dan juga Facebook. Baik, kita nak masuk kepada bab yang baru hari ini, iaitu bab yang kedua daripada buku ini, memahami hadis berdasarkan kepada bahasa Arab. Ya, berdasarkan kepada bahasa Arab. Saya sebut di situ, tidak dinafikan bahawa penguasaan bahasa Arab adalah sangat penting dalam usaha untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tepat. Kelemahan seseorang dalam menguasainya akan menjerumuskan dia untuk mempunyai pemahaman yang salah terhadap sesebuah dalil agama dan memungkinkannya untuk terus menolak hadis yang secara zahirnya bermasalah pada pemahamannya. So kalau kita tengok kebanyakan ataupun sebahagian daripada orang yang menolak hadis, ataupun jadi anti hadis ataupun jadi liberal, sebahagian daripada mereka menjadi sebegitu disebabkan oleh kerana salah satu daripada dua. Yang pertama, disebabkan oleh kerana pemahaman yang salah. Faham dia salah sebab dia tak pandai bahasa Arab, dia tak ada rujukan yang boleh bantu dia untuk memahami sesebuah dalil dengan betul. Ya, kita akan tengok dalam contoh nanti, dalam bab ni ada contoh saya akan bagi bagaimana penterjemahan yang salah menyebabkan seseorang itu terus menyeleweng makna sebenar hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, berkemungkinan dia tu sendiri, bukan kata pemahaman terjemahan hadis salah, tapi dia tu sendiri yang mempunyai pemahaman yang salah, ataupun kita kata dia tu sendiri nak hadis ikut pandangan dia. Itu maksud sebenar dia. Maksudnya setengah masa ataupun sebahagian manusia yang dia ni duduk dekat negara barat, duduk lama kat negara barat, lepas tu bila dia tengok budaya barat tak sama seperti mana apa yang disebutkan dalam dalil, maka dia cuba untuk tundukkan agama yang dia anuti ikut seperti mana yang difahami ataupun yang diamalkan oleh orang barat. Ini pun jadi masalah jugalah. Dua sebab yang menjadikan orang ni jadi liberal ataupun menjadi anti hadis. Jadi antara faktor yang saya sebut tadi tu salah faham hadis. Apa sebab dia orang ni boleh salah faham? Antaranya ialah pemahaman bahasa Arab yang begitu lemah. Jadi sebab tu orang mengaji agama ni
dia mesti ada kemampuan yang minima. Paling kita kata kemampuan yang minima untuk bahasa Arab. Bukanlah jadi macam si bawah tu. Kan tak perlulah jadi begitu kita kata hujah, sebab kita bukan mujtahid. Kalau Imam Syafi'i itu iyalah dia hujah dalam bahasa Arab. Tapi kita orang yang mengaji agama ni paling tidak baca kitab Arab tu boleh faham. Baca kitab Arab tu boleh kenal lah. Nahu tu beres, boleh tahu mana fi'il, mana fa'il, mana mubtada', mana khabar, mana subjek, mana predikat, dia boleh faham. Kalau dia tak faham, dia tak layak jadi penuntut ilmu agama. Dia tak boleh namakan diri dia sebagai kita panggil talibul ilmi ataupun kita panggil ustaz. Sebab kadang-kadang nak jadi ustaz kat Malaysia ni bukan susah kan. Pakai kepiah jadi ustaz, boleh cakap lebih kurang sikit jadi ustaz lah. Sebenarnya gelaran ustaz tu kita kena mahalkan sikit untuk orang yang boleh bahasa Arab kan. Mungkin ada sebahagian yang tak boleh bercakap, sebab kadang-kadang environment tu tak membantu dia. Dia belajar dekat Malaysia je, tak ada environment tu. Tapi at least ataupun sekurang-kurangnya bila baca ibarah ataupun ayat-ayat dalam bahasa Arab tu dia faham. Adalah sangat-sangat mengaibkan lah kalau dia tu mengajar berkuliah tapi bahasa Arab tak mampu, bahasa Arab tak erti kan. Bahasa Arab bila baca tunggang langgang, ni tak betul lah. Dia macam doktor perubatan tak boleh bahasa Inggeris lah. Sebab rujukan perubatan dalam bahasa Inggeris, dia kena faham bahasa Inggeris ataupun bahasa utama lah, ataupun bahasa Jerman ke bahasa utama dalam rujukan bidang dia kan. Kita ni orang mengaji orang mengaji agama juga mesti faham bahasa Arab, kerana rujukan utama agama Islam adalah bahasa Arab. Sebab tu kita di KUIP kita letakkan bahasa utama untuk pengajaran, untuk PDP, pengajaran dan pembelajaran adalah bahasa Arab. Kita letakkan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar sebab kita nak pelajar kita boleh berbahasa Arab. Bahkan kalau sekarang ni saya presiden Pertubuhan Kebajikan IQ Malaysia, kita ada sekolah tahfiz dekat Penang, Smart IQ, sekolah menengah Arab tahfiz. Sekolah ni sekolah tahfiz, dalam masa yang sama kita ajar subjek-subjek dini, subjek-subjek ilmu agama. Silibus kita ambil daripada negara Arab dan pelajar mesti cakap bahasa Arab. Kalau tak cakap bahasa Arab, kita denda dia tak cakap bahasa Arab. Dia pun kena bagi speech, kena bagi tazkirah dalam bahasa Arab. At least daripada sekolah menengah dia dah terbiasa dengan rujukan Arab, dia biasa baca kitab Arab. Dan bila dia masuk universiti, masuk KUIP, dia bolehlah bahasa Arab. Ya, memang susah sebenarnya bahasa Arab ni. Bukanlah saya nak melemahkan semangat, nanti pelajar dengar dia kata macam susah ustaz. Susah bagi permulaan, kerana kita bukan lahir dalam keluarga Arab. Kita nak faham uslub Arabi tu, kita nak faham gaya bahasa Arab tu susah sikit. Tapi bila once kita dah menguasai, kita akan rasa kita boleh insya-Allah memahami kitab-kitab Arab. Saya zaman dulu, sebelum masa mula-mula pergi Jordan dulu, tak faham juga kan. Kita sekolah menengah, sekolah agama, lepas tu masuk pondok kejap, bolehlah nahu sikit. Pergi kat Jordan kena baca sendiri, minta tolong senior tak nak tolong, terpaksalah buka buku. Senior pun tanya, esok exam ke, baca-baca buku ni? Tak ada, sebab nak mula awal, sebab tak faham. Menangis jugalah mula-mula kan, rasa macam nak balik dah, tapi nak balik malu sebab masa pergi tu dah buat kenduri siap-siap, semua rakyat satu kampung dah tahu kita pergi. Jadi redah, alhamdulillah, bolehlah kan. Berjaya jugalah menulis tesis dalam bahasa Arab. Tesis master saya pun dalam bahasa Arab sebab saya buat di UIA. Tesis PhD pun saya buat dalam bahasa Arab sebab saya belajar di Jordan. Alhamdulillah, orang Arab faham lah saya tulis. Walaupun taklah hebat mana, tapi boleh tulis tu orang Arab faham. Saya paling risau masa nak viva tu, masa PhD kan, kita Melayu, hantar chapter kepada penyelia, dia kata okey,
Dia kata okey. Dia tak komen banyak. Dia kata okey. Saya rasa betul ke ni? Tuan-tuan tak baca agak-agaknya. Saya hantar TC saya tu pada seorang pensyarah, guru saya dekat UIA, Profesor Dr. Muhammad Abu Lais. Saya kata, Syekh tolong baca jap, boleh tak? Saya nak viva bulan depan. Dia baca lah, dia kata okey. Sebarulah saya yakin sikit. Dia ada komen sikit-sikit lah pasal format. Barulah saya hantar untuk viva. Masa viva tu masih takut lah. Takut-takut soalan pertama, hang tulis apa ni? Aku tak faham langsung. Itu paling saya takut sekali. Tapi bila masuk Dewan Viva, dia orang faham. Cuma dia orang tanya je, kenapa tulis macam ni? Kenapa pilih pandangan ni? Saya okey lah. Alhamdulillah, at least dia faham. Kan? Walaupun kita tak lah. Orang kata boleh buat syair dalam bahasa Arab tu, taklah sampai tahap tu. Cuma boleh faham, insya-Allah. Baik. Secara umumnya ilmu usul fiqh, siapa yang belajar usul fiqh, dia akan belajar sikit tentang bahasa Arab. Bukan sikit, banyak sebenarnya. Sebab itu ilmu usul fiqh ni susah. Sebab dia bergantung kepada kaedah Arabi, kaedah bahasa Arab. Secara umumnya ilmu usul fiqh adalah ilmu yang menjelaskan kaedah kefahaman yang betul terhadap dalil syarak. Oleh itu ramai ulama yang menulis dalam ilmu usul fiqh menekankan tentang kepentingan menguasai bahasa Arab sebelum seseorang itu boleh merumuskan hukum daripada dalil syarak. Apa dia ilmu usul fiqh dan apa dia ilmu fiqh? Ilmu fiqh ialah ilmu yang menjelaskan hukum. Hukum ni haram, hukum ni harus, hukum ni wajib, hukum ni sunat. Itu ilmu fiqh. Ilmu usul fiqh ilmu apa? Ilmu usul fiqh ialah ilmu belajar macam mana kaedah nak keluarkan hukum daripada dalil. Dia belajar kaedah. Maksudnya kalau ilmu fiqh itu ilmu hasil. Ilmu hasil, kita nak tahu hukum boleh tak boleh, sebelum nak hasilkan hukum kena belajar dulu alat. Maka usul fiqh tu alat. Usul untuk mengetahui tentang hukum hakam fiqh. Itu ilmu usul fiqh. Okey, baik. Sebab tu ulama usul fiqh menekankan tentang kepentingan menguasai bahasa Arab. Al-Imam Asy-Syatibi, seorang ulama bermazhab Maliki, dia sebut tentang kepentingan bahasa Arab. Dia kata apa? Anna syari'ata Arabiyyah, wa idza kanat Arabiyyah fala yafhamuha haqqal faham illa man fahima al-lughata al-arabiyyah haqqal faham li'annahuma siyani fi an-namat ma 'ada wujuh al-i'jaz fa idza faradna mubtadi'an fi fahmi al-arabiyyah fa huwa mubtadi' fi fahmi syari'ah aw mutawassitan fa huwa mutawassit fi fahmi syari'ah wal mutawassit lam yablugh darajatan nihayah fa idza intaha ila darajatil ghayah fil arabiyyah kana kadzalika fi syari'ah fa kana fahmuhu fiha hujjah kama kana fahmu sahabah wa ghairihim minal fusaha. Ini disebut dalam kitab Al-Muwafaqat, kitab Maqasid. Imam Syatibi dia kata apa? Anna syari'at al-arabiyyah, anna syari'ah arabiyyah, sesungguhnya syariat ni berbahasa Arab. Sebab apa syariat bahasa Arab? Sebab Quran bahasa Arab, sebab sunnah pun bahasa Arab. Ada orang dia anti sikit bahasa Arab ni, dia kata semua nak ambil daripada perkataan Arab. Iftar lah, takwim lah, kan? Dulu saya ada tulis sikit pasal isu tu, kan? Ada seorang ni dia kata tak boleh ke guna perkataan bahasa Melayu, sedangkan nama dia pun dan nama bapa dia diambil daripada perkataan Arab. Bapa dia nama Kasim. Kalau betul nak guna Melayu, jangan guna Kasim lah, guna pembahagi, sebab Kasim tu pembahagi. Kan? Encik pembahagi. Jangan panggil Encik Kasim, kan? Jadi bahasa Arab tu memang sebati dengan orang Islam. Sebab Quran bahasa Arab, sunnah pun bahasa Arab, dan rujukan-rujukan asal semua dalam bahasa Arab. Kitab-kitab utama dalam mazhab, kitab-kitab utama dalam usul hadis dan usul fiqh,
Semuanya, ataupun kita kata majoritinya bahasa Arab. Adalah sikit dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa Urdu pun ada jugalah. Sebab tu dia kata asy-syari'ah Arabiyah, sesungguhnya syariat itu berbahasa Arab. Wa idza kanat Arabiyah, apabila dia itu berbahasa Arab, apabila syariah itu berbahasa Arab, fala yafhamuha, dan tidak ada yang dapat memahami syariat itu dengan sebenar-benar faham, melainkan orang yang betul-betul faham bahasa Arab. Siapa yang nak faham syariah betul-betul? Kena menguasai Arab betul-betul. Okey. Li'annahuma siyani fin namat, kerana kedua-duanya itu sama dari sudut susunan. Dari sudut susunan sama, kecuali bentuk-bentuk kemu'jizatan. Maksudnya mukjizat. Mukjizat ni syariat dia bawa sesuatu yang lebih tinggi daripada apa yang ada dalam bahasa Arab. Okey. Fa idza faradna mubtadi'an fi fahmil arabiyyah, kalaulah kita andaikan ada seseorang dia ni mempunyai pengetahuan yang asas dalam bahasa Arab, maka dalam syariat pemahaman dia pun asas. Sebab dia selari dalam susunan. Kalau pemahaman bahasa Arab dia permulaan, beginner, rendah, maka pemahaman dia dalam agama pun bertahap rendah. Au mutawassitan, ataupun dia berada di bahagian pertengahan, pemahaman dia tengah-tengah, kan? Fahuwa mutawassit fi fahmi syariah, dia pun pertengahan juga lah dalam memahami syariat. Wal mutawassit lam yablugh darajatan nihayah, dan orang yang berada pemahaman dia pertengahan, dia tak capai lagi lah tahap tertinggi. Okey. Fa idzan taha ila darajatil ghayah, bila seseorang itu sampai kepada tahap yang paling tinggi fil arabiyyah, dalam bahasa Arab, kana kadzalika fi syariah, kebiasaannya maka dia pemahaman dia dalam agama begitu jugalah, kerana dia berada di tahap yang tinggi dalam syariah. Fa kana fahmuhu fiha hujjah, maka kefahaman dia itu adalah hujjah, seperti mana pemahaman sahabat dan selain daripada sahabat, daripada kalangan orang yang fasih berbahasa Arab. Sahabat Nabi SAW tak perlu kepada pembukuan ilmu usul fiqh. Sebab tu kalau kita belajar ilmu usul fiqh yang membahaskan tentang kaedah nak faham dalil ni, ilmu usul fiqh ni kalau tuan-tuan tengok baca kitab sejarah usul fiqh, ilmu usul fiqh ni ada dua pandangan. Ada yang kata permulaannya disusun oleh Al-Imam Syafi'i, ada yang kata disusun oleh Imam Abu Yusuf. Tapi jangan salah faham, bukan bermakna ilmu tu sebelum tu tak ada. Bukan makna Imam Syafi'i cipta ilmu tu. Ilmu tu telah ada, tetapi yang menyusunnya dengan susunan yang teratur adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa sebelum tu tak perlu? Sebelum tu tak perlu sebab tak ada keperluan untuk susun. Sebab zaman sebelum tu orang semua berbahasa fasih, dah boleh dah ambil. Kebanyakan ulama-ulama zaman tu mujtahid, tengok dalil dah boleh faham. Tapi bila masuk zaman terkemudian, orang Arab dah bercampur dengan orang bukan Arab, bahasa Arab dah jadi tak pure lagi dah. Orang-orang Ajam, orang-orang Afrika, orang-orang Turki, orang-orang Asia Tengah dah mula masuk Islam. Arab bercampur dengan mereka, bahasa dah jadi tak asli. Penguasaan bahasa dah mula makin lemah, dan ulama tulis kerana ada keperluan. Kerana ada keperluan. Dia macam zaman sekarang lah, kan, kita tak ada manual. Kita kata tak perlukan manual untuk bawa tunggang motor. Ada jual buku bagaimana nak menunggang motor. Kalau jual agak-agak boleh laku tak? Tak payahlah, motor ada, pergilah tunggang, belajar hands on. Macam mana nak memandu kereta contohnya, kan? Macam mana nak pandu kereta? Mungkin ada manual tapi orang tak beli. Kalau beli kereta pun dia embedded sekali, dia masuk sekali dalam tu. Itu pun dia tak bagi tahu minyak ni fungsi dia nak berjalan, gear ni ada ni. Belajar terus sebab tak ada keperluan. Nanti mungkin kalau kita dah ada kereta terbang, nanti semua dah terbang aja dah.
Dan mungkin ada orang susun macam mana nak belajar kereta yang manual sebab tak ramai dah orang pakai. Begitulah keadaannya. Baik, maka kepentingan memahami hadis berdasarkan bahasa Arab. Apa pentingnya kita faham hadis berdasarkan bahasa Arab? Yang pertama, mentafsirkan perkataan dalam teks hadis merujuk kepada makna bahasa Arab. Itu penting sekali. Bila kita nak faham hadis, kena faham ke orang Arab lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW tu Arab, bercakap dengan bahasa Arab. Dia macam ada dulu ada video, dia buat video, dia sebarkan dekat Facebook. Dia kata sebenarnya orang salah faham. Dia kata Ya'juj dan Ma'juj tu, dia kata bukan manusia, tapi Ya'juj dan Ma'juj tu ialah lava gunung berapi. Kita pun pening. Sebab bila kita baca Quran, kita baca hadis, clear Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Tiba-tiba dia kata lava gunung berapi. Ini pemahaman yang betul-betul bercanggah dengan apa yang difahami oleh orang Arab zaman dulu. Okey, baik. Antara faedah menguasai bahasa Arab dalam memahami hadis, termasuklah seseorang itu dapat memahami makna sebenar bagi perkataan yang Nabi SAW ucapkan. Sekaligus dia dapat mengetahui bahawa baginda SAW adalah penutur bahasa Arab yang fasih. Nabi adalah manusia yang fasih berbahasa. Nabi bukan orang yang pelat dalam bahasa Arab. Tak. Bahasa Nabi bahasa yang tinggi. Sebab itu Ibnul Athir kata, wa qad arafta ayyadakallah wa iyana bilutfihi wa taufiqih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana afsahal arabi lisana wa awdahahum bayana wa a'dhabahum nutqa wa asaddahum lafza wa abyanahum lahjah wa aqwamuhum hujjah wa a'rafahum bimawaqi'il khitab wa ahdahum ila turqis sawab. Ini Ibn Athir sebut dalam kitab dia An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar. Kitab yang ditulis ni, kitab Nihayah ni, Ibn Athir tulis, himpunkan perkataan-perkataan yang ganjil dalam hadis, kemudian dia terjemah. Ataupun dia bukan terjemah dalam bahasa lain, dia hurai. Dalam hadis ni ada beberapa perkataan yang ganjil, yang kita jarang dengar. Bukan kata tuan-tuan yang jarang dengar, orang belajar hadis pun jarang dengar. Contoh macam perkataan tur'ah, mimbari tur'ah, atau mimbari ala tur'ah min tura'il jannah. Apa maksud tur'ah? Dia hurai dekat bahagian huruf ta. Dia hurailah tur'ah ni maksud apa? Oh, tur'ah ni maksud dia taman, raudah. So dia hurai. Tapi mungkin ada orang yang macam pelik, perkataan ganjil dalam hadis, kira kalau Nabi guna perkataan ganjil, Nabi ni tak fasih lah sebab perkataan Nabi tu ganjil. Sebenarnya dia sebut, dia kata kamu telah pun ketahui bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu merupakan orang Arab yang lidahnya paling fasih. Wa awdahahum bayana, dan penjelasan Nabi tu paling jelas. Wa a'dzabahum nutqa, perkataan Nabi tu paling halus. Maksud Nabi bila sebut perkataan tu, perkataan dia tu sedap didengar. Wa asaddahum lafza, lafaz Nabi tu tepat. Wa abyanahum lahjah, dari sudut lenggok bahasa, dari sudut lahjah, logat Nabi tu pun sangat-sangat jelas. Wa aqwamahum hujjah, hujah Nabi sangat lurus. Wa a'rafahum bimawaqi'il khitab, dan Nabi sangat-sangat mengetahui tentang bentuk-bentuk berhujah, bentuk-bentuk berinteraksi, berdialog dengan orang. Wa ahdahum ila turqis sawab, dan Nabi orang yang paling, perkataan Nabi tu paling jelas dalam menunjukkan kepada jalan-jalan kebenaran. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Nabi ni perkataan dia sangat jelas? Supaya tak ada hujah bagi orang Arab, tidak ada alasan bagi orang Arab
untuk kata, macam mana saya nak ikut dia, perkataan dia pun saya tak faham, cakap dia pun cakap berpusing-pusing, saya tak faham. Tak, Allah Ta'ala jadikan Nabi ni fasih. Cakap Nabi tu cakap yang jelas. Orang Arab tak ada hujah dah, kan? Tiba-tiba ulama tulis buku, susun perkataan-perkataan yang ada dalam hadis tapi ganjil, sehingga perlu penjelasan. Sebab apa? Sebab bukan Nabi tu tak fasih, orang selepas tu yang tak fasih, sehingga tak faham perkataan Nabi SAW. Orang datang selepas tu yang tak fasih, sebab tu perkataan Nabi tu sebahagian yang tidak difahami dan terasa asing. Okey? Baik, itu yang pertama, faedah yang pertama lah. Yang kedua, mengelakkan salah sangka terhadap golongan sahabat. Ini penting juga ni. Sebab sahabat Nabi SAW ni manusia yang ikhlas dalam memperjuangkan agama. Sahabat Nabi SAW menggadaikan dunia semata-mata kerana agama. Saya dah sebut dah sebelum ni, hijrah bukan benda yang mudah. Hijrah ni pengorbanan besar. Sahabat sanggup buat demi untuk mempertahankan agama. Dan penghijrahan ni belum tentu boleh hidup tau. Sebab masa tu Quraisy dok kejar orang Islam ni. Nabi pun dikejar, sahabat-sahabat lain pun dikejar, tinggalkan. Maka tak wajar bagi orang Islam yang menganut agama Islam tiba-tiba ada sangka buruk terhadap golongan sahabat. Ni benda tak elok. Tapi ada tak orang yang mengaku Islam tiba-tiba benci sahabat? Ada? Ada. Siapa dia? Syiah. Golongan Syiah benci kepada majoriti sahabat. Mereka mengkafirkan sebahagian besar sahabat, kecuali yang rapat dengan Ali bin Abi Talib sahaja. Alasannya apa? Alasannya sebab mereka kata Ali yang patut jadi khalifah selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Kita kata kalau betul Ali patut jadi khalifah, kenapa sahabat tak bagi tahu? Dia kata sahabat dah murtad. Selepas daripada kewafatan Nabi, Ali patut jadi khalifah, sahabat murtad sebab tak lantik Ali, sedangkan mereka tahu. So direkalah hadis, seolah-olah nak kata Ali itu yang patut jadi khalifah selepas daripada Nabi. Dan golongan Syiah ni, mereka percaya Ali dan anak-anaknya, keturunannya yang dilantik menjadi khalifah itu lantikan daripada Allah. Allah yang lantik. Macam mana Allah Ta'ala lantik Nabi, macam itulah Allah Ta'ala lantik Ali. Dan Ali mengetahui perkara-perkara ghaib, seperti mana Nabi diberikan wahyu oleh Allah. Ali dan keturunannya lah, Ali, Hasan, Husain dan sebagainya. Mereka sangka buruk kepada golongan sahabat. Sebahagian daripada mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu anha itu adalah pembunuh Nabi SAW. Aisyah yang bunuh Nabi. Sebabkan Nabi SAW ada sebut sebelum dia wafat, dia kata racun yang aku makan di Khaybar telah memutuskan uratku. Dia kata Aisyah lah racun. Sebab tu sebahagian Syiah di Iraq merayakan hari kematian Aisyah. Siap tulis lagi, Aisyah finnar, Abu Bakar finnar, Umar finnar. Aisyah dalam neraka, Abu Bakar dalam neraka, Umar juga dalam neraka. Siap mereka panggil lagi dua, yakni Abu Bakar dan Umar, sebagai sanama Quraisy, dua berhala Quraisy. Ini golongan Syiah. Dan golongan ni ada dekat Malaysia. Golongan ni ada. Ini bahaya tuan-tuan. Golongan-golongan ni sangat bahaya.
kerana mereka mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah wal jamaah, kita taraddi ala sahabah, kita mendoakan sahabat itu mendapat keredaan Allah. Sebab tu bila kita baca nama sahabat, radhiyallahu anhum, moga Allah meredainya, moga Allah meredai mereka. Sebab kita sayang sahabat Nabi. Tapi Syiah tak, dia hanya sayang sebahagian yang rapat dengan Ali, sangat minoriti, dan dia benci kepada keseluruhan selain daripada yang dia sayang tu. Semuanya mereka kata adalah murtad. Kita pun pelik, kalau betul Ali yang patut jadi khalifah, mestilah Ali yang bantah. Ni Ali pun setuju Abu Bakar jadi khalifah, kan? Kita berhujah lah juga. Kalau betul lah Ali patut jadi khalifah, dah kenapa dia setuju Abu Bakar jadi khalifah? Dia bai'ah Abu Bakar, dia taat kepada Abu Bakar, janji kepada Abu Bakar untuk taat. Mereka kata Ali buat macam tu taqiyah, Ali buat tu, Ali tipu je. Lah kali taqiyah telah menjadi agama, bohong menjadi agama. Dia kata Ali taqiyah, Ali bohong je. Sehingga mereka kata taqiyah itu sebahagian daripada ajaran agama mereka. Dia orang tak mengaku pun depan kita kalau dia orang Syiah. Kalau dia orang minoriti, dia orang tak mengaku. Kerana taqiyah, kerana menipu tu adalah agama bagi Syiah. Sebahagian daripada mereka guna ayat ni, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang paling mulia di kalangan kamu ialah, di sisi Allah ialah, kita terjemah apa? Atqakum, orang yang paling bertakwa. Betul? Dia orang kata orang yang paling kuat bertaqiyah, yakni orang yang paling kuat berbohong. Masya Allah golongan Syiah ni. Baik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka beriman dan mati dalam Islam. Itu definisi sahabat. Bila orang tanya sahabat Nabi ni siapa? Sahabat Nabi ni siapa? Siapa yang sahabat, siapa yang bukan sahabat? Ada di kalangan kita yang kadang-kadang dia tak pasti. Dia tahu Abu Bakar tu sahabat, dia tahu Umar tu sahabat. Bila kita kata berikan definisi sahabat, dia kata sahabat ni orang yang kawan dengan Nabi, orang yang baik dengan Nabi, orang yang berdamping dengan Nabi. Kalau macam tu Abu Talib pun sahabat lah, tapi Abu Talib bukan sahabat. Walaupun Abu Talib tu berdamping dengan Nabi, tapi dia bukan sahabat. Kerana siapa sahabat? Sahabat Nabi SAW, kata ulama hadis, ialah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan dia beriman. Bertemu ni bukan mesti menampak. Sebab ada sebagian ulama kata dia mesti tengok Nabi. Tengok ni tak mesti. Sebab ada sahabat dia tak dapat tengok sebab dia buta, tapi dia jumpa Nabi. Dia bertemu Nabi SAW dalam keadaan masa dia jumpa tu dia beriman, dan dia mati atas Islam. Kalau dia murtad, dia bukan sahabat. Ataupun masa jumpa tak Islam, lepas Nabi wafat baru dia masuk Islam, yang tu pun bukan sahabat. Macam Uwais Al-Qarani, Nabi SAW sebut nama dia, Uwais Al-Qarani, tapi dia sahabat tak? Dia bukan sahabat, dia tabi'in. Kenapa dia bukan sahabat? Sebab dia ada zaman Nabi SAW, dia hidup, cuma dia tak pernah jumpa Nabi. Dia datang ke Madinah pun pada zaman Umar. Dia datang ke Madinah pada zaman Umar. Umar bila dengar tu, dia datang, rombongan daripada Yaman datang, Umar tanya, mana Uwais Al-Qarani? Umar nak doa dia. Hebat sahabat ni, kira Umar ni ahli syurga dah kan. Tapi dia tetap minta doa kerana Uwais ni dipuji oleh Nabi SAW. Baik, kedudukan mereka dalam Islam sangat mulia kerana merekalah yang membawa agama ini kepada umat yang terkemudian setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tengok sahabat Nabi ni, lepas daripada Nabi wafat mereka pindah. Ada yang pergi Basrah, ada yang pergi Kufah, ada yang pergi Yaman, ada yang pergi Syam, ada yang berpindah ke Mesir.
semata-mata untuk mengajarkan agama kepada generasi yang datang selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengajar kepada golongan tabi'i. Bahkan ada di kalangan sahabat, bila Nabi wafat, dia muda. Sebab sahabat ni bukan semua satu level umur, kan? Ada yang tua, ada yang muda, ada yang kecil. Jadi yang muda-muda ni bila Nabi wafat, dia tak lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergi cari sahabat yang lama dengan Nabi untuk belajar ilmu. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Masa Nabi wafat dia belasan tahun je. Macam mana dia boleh jadi tokoh besar? Sebab lepas Nabi wafat, dia pergi belajar dengan sahabat-sahabat yang tua yang lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Lamma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar halummu falnas'al ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum yawma idzin katsir." Kata Ibnu Abbas, setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, "Ayuh kita, jom kita pergi jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, kerana mereka pada hari ini masih ramai." So sebab itu mereka bersungguh mempelajari hadis daripada Nabi dan mengajarkannya pula kepada generasi berikutnya. Jadi sebab itu ramai sahabat-sahabat yang mengajar. Antaranya Abdullah bin Amr, antaranya Abu Hurairah, antaranya Aisyah mengajar. Abu Hurairah aja 800 anak murid. Dia kata, tak ramai lah ustaz. Ustaz ada 1000. Kita zaman ni online tuan-tuan. Kita zaman ni online banyak. Zaman dulu 800 anak murid, hebatlah. Zaman tak ada handphone, zaman tak ada internet. Orang nak jumpa dia kena pergi mengembara, pergi tempat dia. 800 anak murid yang meriwayatkan hadis daripada dia. Amazing lah, kan? Orang kenal lah Abu Hurairah ni sebab dia banyak hadis daripada Nabi SAW. Oleh itu, golongan sahabat radhiyallahu anhum kesemuanya dianggap adil dan jujur di sisi ahli sunnah. Mereka tidak curang dalam menyampaikan agama ni. Ini di sisi ahli sunnah wal jamaah. Bila sahabat Nabi je adil. Adil ni maksud apa? Adil ni dalam ilmu hadis maksud dia jujur. Sahabat ada buat silap tak? Ada. Sahabat ada buat silap, tapi tak banyak. Sahabat menipu tak dalam agama? Tak ada. Tak ada rekod sahabat Nabi SAW tipu, dan tak ada kepentingan pun untuk mereka tipu. Mereka nak tipu buat apa? Tipu ni mesti ada motif. Betul? Ke sesaja je tipu? Jarang orang sesaja je tipu. Biasa tipu ni ada motif, ada kepentingan, nakkan kemewahan, nakkan kedudukan. Kalau sahabat ni nak menipu, tak payah ikut Nabi ya. Sebab ikut Nabi ni susah. Dia orang tak ikut Nabi kalau dia orang nak kepentingan ni. Nak kepentingan dunia, nak kedudukan, tak ikut Nabi, ikut Quraisy. Mus'ab bin Umair kaya asalnya, mak dia kaya, masuk Islam jadi orang yang miskin. Kain nak tutup jenazah pun tak cukup. Tutup kepala kaki terbuka, tutup kaki kepala terbuka. Kalau betul dia orang ni ada kepentingan dunia, tak payah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap ikut, membuktikan mereka ikhlas dalam beragama. Oleh kerana itu ulama ahli sunnah kata, para sahabat walaupun mereka ini tidak maksum, tetapi mereka jujur, mereka tak bohong. Mereka menyampaikan ilmu agama ini berdasarkan sifat benar yang ada pada mereka. Baik, memahami hadis berdasarkan bahasa Arab yang betul akan menjadikan seseorang itu berbaik sangka dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dinafikan bahawa para sahabat tidak maksum. Ada kalanya mereka melakukan kesilapan, namun mereka tidak menipu atau curang dalam menyampaikan agama. At-Tahawi menjelaskan benda ni. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab dia Al-Aqidah Al-Tahawiyah, dia sebut apa? Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum
wala natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yazkuruhum wala nazkuruhum illa bi khair wa hubbuhum din wa iman wa ihsan wa bughduhum kufur wa nifaq wa tughyan. Dia kata apa? Dia kata kita, yakni ahli sunnah. Tuan-tuan ahli sunnah kan? Jadi ahli sunnah kena dengar. Dia kata kita, yakni ahli sunnah, mengasihi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang, cinta kepada sahabat Nabi. Wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, dan kita tidak cuai dalam mencintai setiap seorang daripada mereka. Tak ada pun yang kita kata yang ni kita sayang, yang ni tak. Yang ni pun sahabat juga, yang ni tak payahlah, muka tak handsome. No. Selagi mana dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selagi itulah kita sayang pada dia. Kerana dia telah berkorban untuk agama. Insya-Allah kita bagi laluan pada azan insya dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Dia kata kita tidak cuai dalam mencintai setiap seorang daripada mereka. Semua kita sayang, ya. Wala natabarra' min ahadin minhum, dan kita tidak berlepas diri pun pada mana-mana orang di kalangan sahabat. Wa nubghidu may yubghiduhum, dan kita benci kepada orang yang benci sahabat. Kan? Kita sayang sahabat, tiba-tiba ada orang benci ke orang yang kita sayang, kafirkan dekat orang yang kita sayang.
agak-agak kita suka tak orang yang kafirkan orang yang kita sayang? Sebab tu kadang-kadang ada orang dia agak sedikit marahlah dekat saya bila bab Syiah ni, saya agak sedikit tegas. Dia kata tak payah, kita sama-sama Muslim kot. Kita kata dalam isu Syiah ni kita kena tegaskan pendirian. Sebab mereka mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kan mak kita. Tiba-tiba orang kafirkan mak kita okey? Dia kafirkan mak kita, dia rayakan hari kematian dengan mengatakan mak kita dalam neraka, doa-doakan laknat ke atas mak kita. Agak-agak kita okey tak? Tak apalah, kita bersatu demi Islam. Boleh? Tak boleh kan? Macam itulah Aisyah radhiyallahu anha, kita sayang kat dia. Ummul Mukminin, ibu kepada orang-orang yang beriman. So kita kata kita kena tegas. Bukanlah saya nak suruh tuan-tuan jumpa orang Syiah pergi tikam perut dia pula, tak lah, itu jenayah. Tapi tegas, Syiah tak boleh. Dan Syiah ni sebenarnya dia orang tak demokratik ke? Dia orang tak demokratik. Sebab dia orang kata nak jadi pemimpin mesti daripada keturunan Ali. 12 orang tu. Orang lain tak boleh. Kita agak demokratik sikit kan? Okey. Kita benci kepada orang yang benci mereka, dan kita benci kepada orang yang menyebut mereka dengan keburukan. Orang yang suka sebut keburukan sahabat, kita tak suka. Ya? Wala nazkuruhum illa bi khair. Kita tak sebut tentang sahabat ni melainkan dengan kebaikan. Wa hubbuhum din wa iman wa ihsan. Kita menganggap cinta kepada sahabat itu agama, keimanan dan keihsanan. Dan wabughduhum, dan kita percaya bencinya seseorang kepada sahabat merupakan kekufuran, kemunafikan dan juga kemelampauan. Ini pendirian ahli sunnah wal jamaah. Sayang pada sahabat, benci kepada orang yang memusuhi sahabat. Okey. Seseorang yang tidak menguasai bahasa Arab mungkin akan terjebak ke dalam lembah sangka buruk kepada sahabat. Macam mana pula boleh sangka buruk? Kita tengok hadis yang saya bawakan di sini. Makna perkataan al-kazib dalam kata-kata sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ammar radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Hisham ibn Hakim bin Hizam yaqra'u surat al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fastama'tu liqira'atihi fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsirah." Umar kata, aku pernah mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam membaca surah Furqan di dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi masih ada, aku dengar Hisham bin Hakim ni baca ayat Quran, surah Furqan. Dia baca tu, aku dengar. Fastama'tu liqira'atihi, aku dengar betul-betul. Dia ada beza, sami'a dengar, istama'a dengar betul-betul. Fastama'tu liqira'atihi, aku dengar, perhati betul-betul, aku dengar betul-betul bacaan dia. Fa idza huwa yaqra' ala hurufin katsirah, dia baca dengan bacaan yang pelbagai. Maksud dia baca tu macam-macam bacaan dia duk baca, dengan bacaan yang aku tak pernah dengar. Dia kata lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang dia baca tu, cara yang dia baca tu tak seperti mana yang Nabi bacakan pada aku. Umar kata, fakittu usawiruhu fi salah. Maka Umar kata, aku pun hampir-hampir memegang kepalanya ketika mana dia sedang salat. Fatasabbartu hatta salam. Aku pun sabarkan diri aku sebab dia tengah salat. Nak pegang kepala dia ke, nak tangkap dia ke, tak elok lah dia tengah salat. Fatasabbartu, aku pun sabarkan diri hatta salam, sehingga dia beri salam. Falabbabtuhu biridai, kemudian aku pegang dia, aku macam pegang dia, aku cengkam dia dengan ridak dia. Sebab dia pakai selendang tu, aku cengkam dia dengan ridak dia tu. Ni Umar punya serius ni kan. Okey. Faqultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra'. Siapa yang bacakan kepada engkau bacaan yang aku dengar tadi engkau baca?
Umar marah, ha? Sebab bacaan tu bacaan yang dia tak pernah dengar. Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bacakan kepada aku. Rasulullah yang bacakan kepada aku. Dia kata apa? Kadzabta. Apa maksud kadzabta? Saya belajar bahasa Arab. Kadzabta apa? Ha? Tipu. Engkau tipu. Kita terjemah yang tu dulu, nanti kita tengok. Terjemah yang tu dulu. Sebab biasanya orang belajar bahasa Arab, kadzaba, tipu. Man kadzaba alayya muta'ammidan, kan? Sesiapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja. Kadzabta, engkau bohong. Kalau kita terjemah yang ni, Umar tuduh sahabat lain bohong. Maksudnya berbohong ni ada dalam kepala sahabat, sehingga Umar boleh tuduh sahabat lain bohong. Maksud bohong adalah zaman sahabat adalah hadis palsu. Kau dak mana Umar datang idea bohong ke orang ni? Mana datang idea katakan orang bohong ni? Tu bahaya tu. Baik. Tak apa, nanti kita terjemah betul-betul makna kadzabta. Tuan-tuan yang dekat online tu jangan berhenti lagi. Nak pergi toilet pun tunggu kejap, tahan dulu. Okey. Sebab salah terjemah ni bahaya. Fa inna Rasulullah SAW qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta, dia kata. Kerana Rasulullah SAW telah membacakan kepada aku surah yang sama, lain seperti mana yang kau baca, kata Umar. Engkau baca lain daripada apa yang Nabi ajar aku. Okey. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah SAW. Aku pun pegang dia, aku bawa dia berjumpa Nabi SAW. Umar tak puas hati, dia bawa jumpa Nabi. Faqultu inni sami'tu hadha yaqra' bi suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Ya Rasulullah, aku dengar dia baca Quran surah Furqan, dia baca tak macam yang engkau bacakan kepadaku. Maka Rasulullah SAW kata, arsilhu iqra' ya Hisham. Lepaskan dia. Nabi nampak Umar duk pegang dia kuat kot. Lepaskan dia. Wahai Hisham, baca. Faqara alaihi alqira'ati allati sami'tuhu yaqra'. Hisham pun baca seperti mana yang aku dengar dia baca tadi. Maksud yang Umar kata salah tu, Hisham pun baca macam itulah depan Nabi SAW. Rasulullah SAW kata, hakaza unzilat. Begitulah ia diturunkan. Nabi kata dekat Umar, macam itulah Quran ni diturunkan. Summa qal, kemudian Nabi bersabda kepada Umar, iqra' ya Umar. Baca wahai Umar. Faqara'tul qira'ata allati aqra'ani. Aku pun baca surah yang sama, aku baca dengan bacaan yang Nabi bacakan kepada aku. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Kadzalika unzilat. Begitu juga ia diturunkan. Kemudian Nabi kata, inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Quran ni diturunkan dengan bacaan cara baca yang 7. Bacalah mana-mana yang mudah. Maksudnya Quran ni bila diturun, dia turun dengan lahjah, dia turun dengan bacaan ikut kabilah-kabilah yang besar dalam bahasa Arab. Tapi yang ada pada kita sekarang ni hanya lahjah satu huruf sajalah. Sebab yang lain tu telah tidak ada mengikut kajian sebahagian ulama. Ada yang kata still ada. Cuma bacaan ni boleh dibaca dengan pelbagai bacaan yang Nabi SAW ajar. Okey, kita balik pada isu. Bila Umar tuduh orang tu kadzabta, kalau kita terjemah bohong, problem. Dia akan timbul sangka buruk. Maksudnya ada di kalangan sahabat yang pernah menipu, maka sebab itu Umar kata dia menipu. Tengok apa huraian ulama. Jika dilihat daripada lafaz kadzabta dalam hadis ini, jelas pada pembaca ia bermaksud pembohongan. Maka orang yang mempunyai ilmu bahasa Arab yang asas akan menganggap pembohongan dalam kalangan sahabat bukanlah sesuatu yang asing, sehingga kan ada sahabat yang menuduh sahabat lain sebagai pembohong. Mak, oh bohong ni biasalah pada sahabat, sebab tu dia boleh tuduh orang lain bohong. Sama-sama sahabat ni. Okey.
Tetapi bagi mereka yang mengkaji maksud perkataan al-kazib dalam bahasa Arab, al-kazib bukan saja bermaksud berbohong, tetapi juga ia bermaksud silap. Siapa yang belajar bahasa Arab dia tahu, kazib bukan hanya bohong, tetapi juga bermaksud silap. Jadi Umar dituduh orang lain itu bukan bohong, dituduh silap. Kamu tersilap. Oleh itu hadis ni bukan tuduhan pembohongan terhadap sahabat Nabi SAW, tetapi ia adalah tuduhan bahawa sahabat dalam hadis ini tersilap dalam dakwaannya. Ibn Hajar kata apa? Qauluhu kadzabta, perkataan Umar, kadzabta, engkau melakukan kazib, fihi itlaqu zalika ala ghalabati dhann awil muradu biqaulihi kadzabta ay akhta'ta lianna ahlal Hijaz yutliquna al-kadhiba fi mawdi'il khata'. Dia kata yang dimaksudkan dengan bahasa orang Hijaz, orang Hijaz ni orang kawasan Mekah dan Madinah lah, semenanjung Arab yang belah barat ni, kawasan Hijaz, bila sebut kazib bermaksud tersilap. Sebab Umar ni orang Mekah, jadi tak mustahil dia guna kazib ni untuk maksud silap. Contoh maksud lupa dalam bahasa Arab, lupa apa dia? An-nisyan, nasiya maksud lupa kan. Tapi dalam bahasa Arab, nasiya ni boleh juga lupa, boleh juga meninggalkan, melupakan kan. Kita pun guna kan, susah betul aku nak melupakan kau, contohnya kan. Melupakan tu maksudnya bukan terlupa, bukan tak sengaja, tapi saja bagi lupa, maksudnya kita tinggalkan. So bila kita jumpa perkataan-perkataan bahasa Arab ni, kena tengok makna bahasa dulu, sebab makna bahasa ni ada banyak. Kebarangkalian kedua yang dinyatakan oleh Ibn Hajar ni lebih tepat dalam isu ni, kerana terdapat beberapa riwayat daripada sahabat sendiri yang mendakwa bahawa mereka tidak pernah menipu. Kata Bara' bin Azib, kata Anas, wallahi ma kunna nakzib wa ma nadri mal kadhib, demi Allah kami tidak pernah berbohong dan kami tak tahu apa itu bohong, kata Anas. Bara' bin Azib kata, laisa kulluna sami'a haditha Rasulullah SAW kanat lana day'atu wa ashghal walakinna an-nas kanu la yakdzibuna yawma idzin fayuhadditsu syahid al-ghaib. Bukanlah semua orang di kalangan kami, yakni sahabat, pernah dengar hadis daripada Nabi secara langsung, kerana kami ada kebun dan kerja yang perlu diurus. Tetapi manusia di zaman itu tidak pernah berbohong, maka orang yang hadir akan menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Jadi bila kita dah tahu makna bahasa Arab ni, at least tak adalah sangka buruk kita pada sahabat. Sahabat tak bohong, tak ada kepentingan pun untuk dia orang bohong kan. Apatah lagi dalam isu nak baca Quran, tak ada kepentingan pun untuk berbohong kepada umat. Okey, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita berhenti di sini, insya-Allah kita sambung kepentingan yang ketiga pada kuliah akan datang, insya-Allah. Tengok soalan. Benarkah ada khilaf yang tidak boleh ditoleransi? Ada tak khilaf yang tak boleh ditoleransi? Adalah. Yang ni kita panggil khilaf yang ghairu mu'tabar, khilaf yang tidak mu'tabar. Bila yang khilaf tak mu'tabar ni? Khilaf yang tak mu'tabar ni bila khilaf dalam masalah ijma'. Tiba-tiba orang mari datang kata, sebenarnya tuan-tuan, puasa ni bukan wajib, sunat muakkad dia. Tuan-tuan kena bantah ke tak kena bantah? Kena bantah. Sebab ijma' mengatakan puasa Ramadan adalah wajib. Tak boleh kata lah berlapang dada lah khilaf. Tak boleh, kerana menyalahi ijma'. Itu yang pertama. Yang kedua, bila khilaf itu khilaf yang mentakwilkan perkataan-perkataan dengan takwilan yang batil. Bahasa Arab tak kata macam tu pun, macam takwilan Syiah tadi lah.
inna akramakum indallahi atqakum, kita terjemah orang yang paling bertakwa, dia terjemah orang yang paling bertaqiyah, orang yang paling kuat bohong. Ini bahasa Arab tak boleh terima benda ni. Maka takwilan yang batil ni pun perlu untuk dibantah, kerana ia termasuk dalam maksiat. Kalau semua khilaf nak diraikan disebabkan ia khilaf, maka tak adalah proses al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Semua dah khilaf, benda batil pun kata khilaf, maka tak adalah konsep nahi mungkar lagi dah. Sedangkan pandangan yang batil tu pandangan yang mungkar. Okey. Benarkah dakwaan yang menyatakan khilaf bab muzik termasuk di bawah khilaf yang tidak boleh ditoleransi kerana sebahagian pihak mendakwa dalil-dalil yang mengatakan keharusan muzik sangat tidak kuat berbanding dalil-dalil yang mengharamkan muzik? Ada dalil yang sahih yang dibawa oleh Syekh Sharif Hatim Al-Auni yang menceritakan tentang mendengar muzik ni ada daripada kalangan salafus salih lagi. Dia bawakan daripada, kalau tak silap saya, daripada tafsir At-Tabari. Jadi sebab itu dia mendakwa ijma'. Orang yang kata khilaf dalam bab muzik ni bukan muktabar sebab dia kata ada ijma'. Kita dah bincang dah sebelum ni, dalil dalam bab muzik ni tidak ada yang jelas dan sahih. Yang ada sahih tak jelas, ataupun jelas tapi tak sahih. Faham? Yang sahih tak apa jelas, tapi yang jelas pula tak sahih. Antara yang jelas tapi tak sahih, Ibnu Umar dengar muzik daripada jauh. Ibnu Umar tutup telinga. Tapi Ibnu Umar kata pada hamba dia, kalau muzik tu dah berhenti, tolong bagi tahu. Dia nak nak bukalah telinga dia tu, nak bagi dengar balik. Hadis tu tak sahih. Abu Daud sendiri mengkritik hadis tu. Tu yang pertama. Yang kedua, pelik juga. Dia je tutup telinga, hamba tak. Kalau betul muzik tak boleh, takkan hamba dia boleh dengar? Sampai dia kata, kalau dah habis nanti bagi tahu saya balik. Situ tak macam pelik sikit lah. Syekh Abdullah Al-Judai ada menulis bab ni. Walaupun ada sebahagian hujah dia tak apa kuat, tapi seingat saya, yang antara yang hurai panjang berkenaan dengan isu ni dalam 5 video dia, 5 jam dia hurai, kalau tak silap saya lebih kurang 5 jam. Syekh Sharif Hatim Al-Auni, dia berpegang kepada muzik haram. Dia tu sendiri pegang muzik haram, tapi dia kata nak kata ijma' dalam masalah ni tak kuat. Tak ada ijma', khilaf muktabar. Nasihat saya, kalau tuan-tuan tak nak dengar muzik lagi, selamat. Sekali bila saya kata khilaf muktabar, tuan-tuan kata, oh lepas ni boleh lah ustaz, kita cucuk langit lah ustaz. Tak payah. Tak payahlah. Kalau memang tuan-tuan tak nak dengar, dia kata ustaz saya tak mau dengar, buang masa saya nak dengar Quran, nak dengar kuliah, itu lagi baguslah. Yang ni kita bincang hukum. Yang lebih baik tak payah dengar. Boleh faham? Baik. Okey. Kita tengok soalan daripada Zoom, tuan-tuan. Sebab soalan dekat sini tak banyak. Ya, saya tengok daripada Zoom. Okey, ada sebahagian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semasa kita salat, kita akan menjumpai ayat tasbih, syurga dan neraka. Bolehkah kita bertasbih apabila kita jumpa ayat tasbih dan mohon syurga apabila jumpa ayat syurga? Kerana kalau jumpa ayat sejadah, kita kena sujud. Adakah ia dikira berkata-kata yang membatalkan salat? Berkata-kata yang membatalkan salat ini, ya, berkata-kata yang membatalkan salat ini ialah percakapan dengan manusia. Kalau berdoa kepada Allah dalam salat, yang tu bukan berkata-kata, yang tu berdoa. Sebenarnya dalam salat banyak kita berdoa, betul? Kita doa kepada Allah, ya Allah tolonglah ampunkan saya. Kan? Itu tak dikira bercakap. Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Itu doa lah dalam salat. Adakah batal? Tak, sebab dia doa kepada Allah. Yang batal ni cakap. Betul lah, cakap tak boleh. Asalnya boleh, tetapi telah dimansuhkan.
Hukum tu boleh asalnya, tapi telah pun dimansuhkan. Sebab ada sahabat Nabi SAW bercakap dalam solat, tiba-tiba lepas pada solat Nabi SAW tegur. Nabi kata, inna hadhihi salah la yasluh syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya solat ni tak boleh bercakap di dalamnya dengan percakapan dengan manusia. Kita tengah solat, Allahu Akbar, lepas tu orang masuk, hei, makan dah? Belum, tunggu jap, aku solat jap. Tak boleh lah, batal solat. Ya, kerana kita sedang bersolat. Sebab itu ada sahabat Nabi SAW waktu masuk berjumpa Nabi, dia bagi salam kat Nabi. Kalau tak silap saya Jabir dia bagi salam kat Nabi SAW. Nabi tak jawab salam dia, Nabi cuma isyaratkan tangan. Nabi angkat tangan kat dia. Lepas bagi salam, Nabi kata, inna fis salati lasyughula. Sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Tak boleh nak jawab salam. Sebab salam tu wa alaikumussalam, ke atas kamu sejahtera juga. Maksud itu bercakap dengan manusia tu. So batalkan salat bila bercakap. Okey. Manakala tasbih, bila terdengar ayat tasbih, bila dengar ayat syurga minta syurga, bila dengar ayat neraka minta isti'azah, minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan kepada Allah daripada neraka. Adakah itu disyariatkan? Berdasarkan, isu ni ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi berdasarkan pendapat yang rajih, pendapat yang tepat, dibenarkan. Kerana di sana ada hadis dalam riwayat Abu Daud, ya, dan juga Tirmizi dengan sanad yang sahih. Sahabat kata Nabi SAW bila lalu ayat yang ada isti'adz, yang ada neraka, Nabi akan berhenti kejap, Nabi akan berta'awudz. Nabi akan berta'awudz ni maksudnya mengucapkan a'udzubillah. Sama jugalah bila ada ayat tasbih, kita bertasbih lah, tapi tasbih dengan sendirian lah, maksudnya kita tasbih sendirian, slow. Tak kira lah dalam solat fardu ataupun solat sunat. Walaupun ada sebagian ulama kata hanya untuk solat sunat. Wallahu alam. Tapi pendapat yang rajih boleh, tidak ada masalah, kerana dia bukan percakapan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dalam salat? Bolehlah. Surah Kahfi kan sebahagian daripada Quran. Usah kata ayat 1 sampai 10, baca satu ayat, satu surah pun tak apa. Tapi dengan syaratlah jangan bebankan makmum. Kalau kita tengok makmum pun tua-tua, semua kaki dah ngetor, lutut pun dah goyang, kita ringankan sikit lah, takut membebankan sangat. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah benar Uwais Al-Qarani adalah tabi'in yang terbaik? Ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Sebahagian ulama hadis kata tabi'in yang terbaik adalah Al-Hasanul Basri. Ada sebahagian yang lain kata tabi'in yang terbaik adalah Sa'id bin Musayyib, menantu kepada Abu Hurairah. Ada juga yang kata tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarani, kerana ia dipuji oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Jadi ada beberapa pendapat dalam masalah ni. Cuma kita sayang kepada semua tabi'in ni, dan kita kata masing-masing ada kelebihan masing-masing. Cuma Uwais ni ada pujian khusus daripada Nabi SAW kerana dia taat kepada ibu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta pencerahan berkenaan kisah kemurtadan seorang sahabat Rasulullah, iaitu Ubaidullah bin Jahash. Isu ni panjang nak cerita. Sebahagian ulama moden cuba untuk menolak kisah ni kerana dia kata kisah ni datang dengan jalur yang tidak sahih. Saya tulis panjang pada tahun 2020 berkenaan dengan benda ni. Asalnya saya juga percaya bahawasanya kisah ini dhaif. Tetapi setelah saya semak balik, saya dah semak, tengok rujukan-rujukan dalam ilmu maghazi, saya dapati begitu banyak ulama-ulama menceritakan tentang kemurtadan dan tak memberikan komentar, tak kata pun riwayat ni dhaif. Antara yang sebut Daraqutni, As-Safadi, Ibnu Kathir. Maka kisah ni saya boleh kata masyhur di dalam sirah, masyhur di dalam bab maghazi, sehingga Ibnu Hajar pun mengatakan bahawasanya memang Ubaidullah ni murtad. Tapi dia murtad bukan kerana dia marahkan agama. Tak ada orang yang faham agama Islam murtad sebab apa murtad? Sebab aku faham dan aku marah pada agama. Tak ada. Biasanya yang murtad disebabkan jahil, kejahilan dia, maka sebab itu dia menjadi murtad, ya. Baik.
Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak pengurusan masjid yang menganjurkan kuliah, dan juga kepada Global Ihsan yang juga menganjurkan kuliah ini dalam Zoom. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di masjid dan juga yang hadir secara maya di dalam talian. Moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Saya berhenti dulu di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.